Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada semua penonton, follower, semua pengikut page Future Integrative Homeopathy Center. Sebut betul-betul. Future Integrative Homeopathy Center. Bahasa Melayu dia Pusat Homeopathy Future Integrative lah. Pendeknya FIHC. Yeah. So kita bertemu lagi kita di dalam Daily Homeopathy Talk with FIHC. Yang sekarang kita bersiaran langsung di Pusat Homeopathy Future Integrative yang terletak di Kampung Sungai Udang. So sekiranya anda berada sekitar Kampung Sungai Udang ni, bolehlah sila-silalah tengok kita punya page. So boleh baca-baca sikit kan. So hari ni bertemu lagi kita di dalam segmen ni pada pagi ni. Cuaca pun hari ni sedang hujan Lama tak hujan ni. Itulah lama dah tak hujan. Hujan lebat dah tu. Lepas tu pagi hari Ahad. Lepas tu esok dah Isnin dah kerja. Kita orang dah Sunday blue dah. Kita dah warna biru dah ni. Okay. So hari ni kita dengan isu ataupun penyakit baru yang kita nak berkenalan lagi pada hari ni lah. So sambil tu kita pun bolehlah bercerita, berkongsi ilmu dengan sharing. Yes, dan kita juga beri manfaat pada orang lain dengan apa yang kita share, apa yang kita tahu. So hari ni kita nak cerita tentang satu penyakit. Penyakit apa tu? Dia sebenarnya nak cakap penyakit. Dia adalah satu penyakit yang dipengaruhi dengan faktor usia. Benda ni biasanya akan berlaku kepada orang yang telah lanjut usianya lah. Tapi boleh juga jadi pada orang muda. Boleh jadi. Dia kebanyakan yang berlaku adalah kepada orang yang tua. So kalau orang muda-muda kalau tak jaga dari segi faktor pemakanan apa tu semua, memang akan terjadi lebih awal pada anda lah. Penyakit apa yang kita nak cerita ni? Kenapa tu? Iaitu adalah suatu penyakit yang bernama osteoarthritis. So seperti nama dia sendiri, bahasa Melayu dia pun osteoarthritis. Tapi nak faham dia osteo sebenarnya dalam bahasa medical term is tulang. Yes, tulang. And then itu adalah sebenarnya adalah joint ataupun sendi. Yang is kat belakang tu adalah inflammation. Itis tu. Yes, itis tu adalah inflammation ataupun keradangan. So dia berkaitan lah. Ada osteo, ada tulang, ada sendi, ada inflammation. So maksud dia apa? Dia ada keradangan di bahagian tulang dan juga sendi. So dekat mana bahagian sendi yang biasa yang kita ada? Sendi ataupun apa panggil? Bahagian mana yang tu kan? So selalu jadilah. Yes. So dia adalah antara macam kita tulang dengan tulang bila nak bersambung ada satu nama tu adalah joint lah, sendi lah yang menyambungkan dua tulang. So benda tu boleh bergerak. Contohnya macam tangan. Ni. Dan juga ni. Yes, elbow, lutut. Kita nak share kena sungguh-sungguh. So dekat belakang, tulang belakang kita pun ada ya. Yang pinggang ni. Yes, di pinggang, tulang belakang pun dia boleh tunjuk antara dua tulang pun ada joint juga. Ataupun panggil disc lah. Okay. So sebelum kita dah kira pengenalan dah tu. So tapi kita nak cerita jugalah nak tanya lagi, nak tahu lagi apa sebenarnya ataupun the exact definition of osteoarthritis tu. Okey, osteoarthritis kalau kita nak cerita definition dalam bahasa sains memang agak payah sikit nak faham, complicated sikit nak faham. Okey, tapi saya cerita secara mudah lah. Okey, osteoarthritis ataupun kita kenali sebagai sakit sendi, keradangan sendi, sakit pinggang, sakit lenguh tangan, itu yang semua dah ada. Okey. Dia puncanya disebab dia adalah salah satu penyakit degeneratif ataupun kita panggil sebagai penyakit degeneratif. Maknanya apa? Dia maknanya macam benda tu dah nak jatuh, benda nak merosot, benda tu nak lumpuh. Dan itu maksud degeneratif yang terjadi di bahagian tulang dan juga sendi.
Dan juga dia terjadi bilanya dia antara tulang dengan sendi ni, dia ada satu yang tengah tu, dia ada satu cecair kat itu yang mana yang menyebabkan kita ni sendi tu boleh bergerak dengan elok. Bila cecair ni kurang, jadi itulah terjadinya pelbagai komplikasi lah, macam osteoarthritis semua ni. Kita panggil itu sebagai synovial fluid. Bila synovial fluid tu kurang, jadi itu jadilah dia osteoarthritis dan juga pelbagai lagi komplikasi lah. Melayu dia pelincir lah. Pelincir itu dia macam dia nak bagi wrist. Wrist. Tapi bila tu kurang, jadi itulah dia osteoarthritis. Okey, benda ni selalu jadi kepada siapa? Macam Hazri cakap, selalu jadi kepada orang tua. Yes, betul. Kepada orang tua. Which is that bila meningkatnya umur 50 tahun ke atas, terjadinya akan ada komplikasi macam ni lah, akan ada penyakit begini. Okey, maknanya apa yang saya cerita tadi ialah risk factor dia, faktor risikonya. Faktor risikonya. Kebanyakan akan terjadi. Okey. Yang pertama, yang faktor risiko yang orang yang akan mendapat osteoarthritis ni ialah yang pertama orang tua, older age. Which is that kalau mereka yang umur 50 tahun ke atas, tendensi mereka untuk mendapat osteoarthritis tinggi. Yang pertama. Yang kedua, orang obesity. Which is that orang yang gempal lah, orang yang gempal lah. yang badan dia berat. Yang badan berat, BMI yang besar, semua tu. So ini obesity, orang ni lebih dapat, lagi senang untuk dapat osteoarthritis. Okey, kenapa? Ini saya nak cerita sikit lah. Okay. Kita faham mudah, dalam badan kita yang menanggung kita punya pergerakan, menanggung kita punya berat ialah tulang. Yes. Jadi untuk orang yang obesity ni, which is that beratnya besar dan juga lemak dia banyak dan juga dia punya tisu dia berat. So bila dalam keadaan macam ni, dia punya tisu, dia punya tulang pun beban nak tanggung payah. Jadi dia letak stres kat tulang tu. Bila letak stres, jadi berlakunya keradangan. Jadi that's why lah orang yang ada obesity ni selalunya akan mendapat osteoarthritis ataupun ada keradangan sendi ataupun sakit sendi lah selalunya orang yang ada obesity ni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dia risiko yang berkaitan dengan jantina, which is that orang perempuan, wanita lagi senang untuk mendapat osteoarthritis berbanding dengan lelaki. Okey, kenapa orang perempuan ni dia senang mendapat osteoarthritis, especially perempuan yang dah makin melanjut usia, which is that 50 tahun ke atas, orang perempuan yang akan dapat lagi banyak lelaki. Okey, kenapa? Ini berkaitan sikit lah dengan sains semua tu. Jadi saya nak share sikit. Okey, dia berkaitan dengan hormon. Ataupun dia berkaitan dengan hormon. Okey, dalam wanita ni ada hormon yang dipanggil sebagai estrogen. Which is that estrogen ni dia adalah hormon yang dikatakan inilah wanita punya. Hormon ni lah membentuk wanita punya ciri-ciri, physical feature. Hormon ini juga dia punya sexual function. Hormon ni juga dia punya dia bentuk badan, dia punya aksesori, semua dia punya tu. Dan juga dia punya menses, itu semua estrogen yang untuk perempuan itu. Dan juga lagi satu function ini yang paling penting sekali, bone production, penghasilan tulang dalam badan perempuan. Penghasilan tulang ni makna kata dia melibatkan dengan kalsium, dia melibatkan dengan collagen. So bilanya perempuan yang meningkat umur 50 ataupun lebih tepat sekali perempuan yang dah menopause. Bila perempuan dah menopause, jadi estrogen level dia kurang. Bila estrogen level dia kurang, jadi dari kalsium intake, dari segi collagen, dari segi apa nutrition yang berada di tulang, dia akan kurang juga. Jadi bila dia kurang, jadi penghakisan berlaku di dalam tulang. Dia perempuan selalunya akan dapat osteoarthritis ataupun osteoporosis. Porosis tu makna kata tulang tu mereput. Bila tulang tu reput, jadi disebabkan ada kurangnya dia punya mineral dan juga kalsium dan juga semua yang nutrition yang sepatutnya ada dalam tu, bila dah kurang, jadi dia akan jadi komplikasi macam ni. Jadi itulah sebabnya kenapa perempuan dia lagi prone untuk mendapat osteoarthritis berbanding dengan lelaki. Lelaki pun ada juga, perempuan pun ada juga, cuma perempuan lagi lebih lagi disebabkan oleh faktor hormon. Okey, itu yang mengenai jantina. Okey, kalau yang keempat pula mengenai orang macam ni dia akan dapat osteoarthritis. Dia adalah orang yang ada history of injury, ataupun dia ada sejarah dia pernah jatuh ke, ataupun dia accident ke, ataupun dia pernah
mengalami kemalangan yang melibatkan kecederaan tulang dan juga masa otot. Jadi benda ni selalunya terjadi kepada orang sukan. Orang sukan, atlet ataupun orang pernah kena accident. Orang yang boleh katakan vigorous activity lah. Dia aktiviti yang lasak, sukan lasak semua tu. Kita kan bila orang yang buat aktiviti banyak kan dia macam banyak kecederaan untuk orang dalam atlet ni memang biasa. Jadi dan juga biasa juga mereka ada masalah osteoarthritis ni. Itu adalah jadi penting. Jadi bila ni datang ke physician ataupun datang ke hospital ke doktor ke ataupun datang ke homeopati ke, anda kena tahu dan kena cerita kepada physician tu sekiranya ada masalah osteoarthritis ni. Anda kena beritahu kat mereka yang anda ada dulu pernah jatuh, dulu pernah kena accident, dulu pernah ada luka dekat belah tulang ke kat mana-mana ke. Anda kena cerita betul kepada physician supaya mereka dapat tahu dan mereka dapat mengenal pasti apa punca dia dan juga dapat merawat benda tu. That's why kita kena alert benda ni. Jadi jangan menganggap macam okey aku jatuh, okey aku possibility, okey dah tak apa dah. Tapi dia akan tunjuk akan datang. Akan datang akan tunjuk dia punya kesan dia. Okey, itu yang keempat, orang yang ada history of fall, of injury semua tu. Yang kelima, yang ni lebih kurang juga, cumanya dia tidak jatuh apa semua, tapi yang ni ialah orang yang selalu meletakkan stres dalam badan dia. Dia letakkan stres kat badan dia dan juga bila letak stres kat badan, dia akan lead kepada letak stres dekat tulang kita. Contohnya orang yang selalu buat kerja labor, which is kerja berat. Orang yang angkat barang ataupun seluruh rumah yang buat kerja yang banyak tunduk, yang banyak angkat. Jadi benda tu meletakkan stres pada badan dia. Bila meletakkan stres pada dia dan juga mereka ini possible untuk mendapat osteoarthritis agak tinggi juga. Sebab mudah aja. Benda apa perkara yang menyebabkan badan kita stres. Stres tu maknanya kata macam letak pressure, tekanan. Stres dan juga ia impact juga pada tulang yang mendapat stres dari situ akan mengalami keradangan dan juga kemerosotan. That's why kita kena tahu perkara ini semua. Itu inilah itu satu faktor risikonya. Yang kelima orang yang ada masalah metabolic disorder, contohnya macam kencing manis ataupun yang berkaitan dengan dia punya metabolik badan. Itu biasa. Yang ketujuh, orang yang merokok. Merokok ni kalau kita tanya mana-mana memang punca sekali masalah. Memang dia berpunca masalah juga. Tapi kalau benda tu kalau macam dia kata ni merokok memang banyak bawa penyakit lah. So dia juga bawa kepada keradangan tulang. Yes. Keradangan tulang dan sendi memang dia akan bawa juga. That's why kalau orang yang merokok ni memang dia akan ada, which is that active smoker lah. Very very active. Yang ke-8 ialah orang yang minum arak. Benda-benda macam ni memang common lah dalam. Tapi yang penting sekali, yang pertama, yang kedua, yang dia punya risiko faktor tu kena ada, which is that orang yang berumur dan juga orang yang obesity. Memang kena alert benda macam ni. Dan juga especially untuk wanita kena tahu apa yang dia kena buat. So itu adalah faktor risiko dan pasal yang orang ada osteoarthritis ni. Okey, apa punca osteoarthritis ni? Punca dia balik kepada faktor risiko tu. Lebih kurang macam tu juga. Tapi apa yang penting sekali, punca dia yang paling utama sekali, sekiranya badan kita diletakkan stres, diletakkan tekanan, tulang pun akan mendapat perkara yang sama. Bila tulang mendapat perkara yang sama, which is dalam bentuk yang berulang, repetitive manner. Bila dalam repetitive manner, jadi dia akan berlakunya keradangan dan kemerosotan. And then selain macam macam apa tadi yang Abang cakap pasal sukan vigorous, yang vigorous activity, and then labor, ada juga orang yang macam ada apa panggil history tu kan. Contohnya lah orang tu kerja dia baiki atap. Baiki atap dia satu, dia memang dah terdedah pada risiko untuk jatuh. So contohnya orang yang pernah jatuh dari atas, berkemungkinan benda tu jatuh dia sekali. Tapi benda yang menyebabkan dia makin teruk tu akan datang pada contoh 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. So benda tu kita akan dalam homeopati sendiri kita ambil tahu. Kita kena tahulah sebab benda tu penting.
Contohnya contohnya benda yang kita dapat tu adalah sebenarnya disebabkan benda tu sendiri. Kita mungkin sendiri tak perasan. And dia rasa macam, alah, aku jatuh sekali je kot, dah elok dah sekarang. Mungkin disebabkan tu yang menyebabkan apa yang kita ada sekarang. Sebab benda tu mungkin tak nampak sekarang, dia akan nampak pada waktu yang akan datang. Contohnya lah yang dah berusia kan, yang dulu masa muda-muda macam-macam buat ni, main bola, and then ada injury. Lepas tu dah rasa dah okey dah. Tapi makin lama makin tua, makin berlanjut usianya, tentulah segala gejala, segala simptom keluar dari badan. So badan tu dah nak tunjukkan badan dia tak fit dah, ataupun dah tak sesuai untuk buat certain activity. Contohnya macam berlari dah tak boleh, nak berjalan kadang macam lambat-lambat. So benda tu juga boleh menyebabkan kepada osteoarthritis. So sekiranya anda yang berada di Facebook ataupun di Instagram yang ingin mendapatkan rawatan daripada kami di Future Integrative Homeopathy Center, FIHC, Future Integrative Homeopathy Center. Okay, so sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kesihatan, ataupun bila dengar ni, ataupun bakal dengar video ni rasa macam mak aku ada benda ni, atau aku ada macam ni, ataupun saya pun, diri sendiri pun ada macam tu, bolehlah datang kepada kami di Kampung Sungai Udang, Kampung Sungai Udang, Kelang. Nak buat datang tu kena buat appointment dulu, supaya kami boleh memberikan servis yang terbaik pada anda dan menyediakan persekitaran yang kondusif dan selesa semasa kami ambil kes tu lah. So macam mana nak buat appointment dengan kami? Boleh tekan di link kat bawah ni, ataupun PM kami di Facebook ataupun di Instagram, ataupun nak call pun boleh. Call boleh. Di nombor 014-261-9264. Apa kat bawah ni tak ada. tulis. Yang komen tu. Yang komen tu, yang bawah tu. Okey, yang so, nak tambah satu lagi tak? Apa dia tambah? Minta maaf, tadi saya terlupa pasal yang faktor risiko tu. Tadi kan kita dah cakap macam osteoarthritis ni selalu jadi pada orang tua kan, ataupun orang yang lanjut usia. Okey, macam mana kalau orang muda pula? Orang muda ada ke tak masalah ni? Ada. Tendensi untuk mereka, untuk orang muda ada juga. Tetapi apa punya keadaan, apa punya situasi yang menyebabkan orang muda ni akan ada. Especially zaman sekarang ni, era moden ni, memang boleh katakan osteoarthritis berlaku pada orang muda, which is dalam kalangan umur 30-40 memang ada. Tadi kami sebut orang 50 tahun ke atas kan. Tapi ni 30 tahun hingga 40 tahun memang selalu ada orang yang ada golongan macam ni, memang selalu ada masalah osteoarthritis. Jadi apa punca dia yang menyebabkan mereka ni, orang yang umur golongan muda ni, ataupun 30 tahun ke bawah, ataupun orang yang umur 25 ke atas pun tiba-tiba dah ada dah. Okay, apa punca mereka ada macam ni? Satu sebab dia ialah faktor pekerjaan. Okey, contoh yang tadi dia balik juga benda sama, pekerjaan which is that kerja yang berat, labor semua tu. Dan yang kedua, okey, mana kata orang yang buat kerja labor, orang yang buat kerja berat, orang yang angkat barang, orang yang buat kerja kasar semua tu, memang tendensi tu mereka ada tinggi. Jadi adakah orang yang macam kerja duduk saja ni tak dapat? Dapat juga. Which is that mereka yang kerja dekat office, duduk saja. Sedentary life. Kita panggil sedentary life tu makna kata macam hidup yang tidak ada aktiviti yang lasak. Okey. Orang yang duduk dalam office saja, which is dia masuk office pukul 8 sampai kerja pukul 5. Duduk office je, duduk je. Dia bangun nak pergi makan, pergi tandas. Itu je. And then position duduk dia pula memang tidak mengamalkan ergonomik yang sebenar. Tak apa, jadi saya cerita management untuk ergonomik. Okey. Bila mereka yang ada masalah, bila mereka yang duduk sahaja ni, which is dari pagi sampai ke petang atau petang sampai ke malam, memang dia akan masalah macam tu. Dia akan ada masalah osteoarthritis, which is dia ada sakit yang selalu kat pinggang, kat belakang kan. Kat belakang, dekat pinggang, dekat dia punya lutut, memang akan ada masalah itu. Itu untuk orang yang bekerja, which is bekerja office lah. Dan ada lagi satu, orang muda yang ada masalah yang kerja dia duduk je. Saya tahu. Main game. Yes. Orang yang gaming, orang yang gamers. Dia duduk je.
Dia duduk kat atas laptop tu ataupun duduk kat PS5 tu. PS5. Dia duduk lepas tu duduk and then duduk dia position macam ni, duduk main game semua Macam tu. biasa je. Orang tepi tu ada. Okay. So the point is bila position duduk tu dia main peranan tau. Bila bila ergonomik dia apply dia punya ergonomik tu tak betul, so that's why dia akan membawa kepada masalah keradangan sendi dan juga tulang masalah. Jadi bukan saja benda ni orang tu fikir macam aku muda lagi aku tak ada masalah, tetapi sekiranya anda punya lifestyle tak betul, which is lifestyle anda very very inactive, sederhana, tak buat apa-apa, duduk lap berada je, dia akan bawa kepada masalah. Lagi-lagi sekarang memang macam era alaf 21 maksudnya orang muda-muda sekarang memang banyak tendensi untuk mendapat penyakit. Betul. Ada juga umur yang 20, 21 dah ada darah tinggi. Itu memang common. Darah tinggi, kencing manis. Tu dah orang kata nanti lama kelamaan kalau tak dijaga secara pemakanan ataupun daripada segi physical activity tak ada, memang akan jadilah penyakit 3 berangkai. Apa 3 berangkai tu? Kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit jantung. Betul kan? Betul. Okey. Boleh jadi. boleh jadi. Okey. So, Tadi kita dah contoh dah, Yes. tadi ada tambahan sikit risiko faktor risiko yes. tu. So kita nak cerita pula Pasal? management. So management ni macam mana pula? So management kita biasanya adalah yang macam tadi cakap tak cukup, kita kena ada ambil ni kalau bagi mereka yang dia punya pemakanan dia tak betul ataupun tak cukup, adalah digalakkan untuk mengambil kalsium. Pengambilan kalsium ni adalah penting, tapi sebabnya untuk untuk pembinaan tulang, untuk mengukuhkan tulang. So apa sumber kalsium yang biasa kita boleh dapat? Macam biasalah susu segar. Susu segar ni kena minum. Macam contoh kalau orang yang betul-betul jaga lah, dia akan minum tiap-tiap hari lah. Tapi ada orang yang jenis macam susah nak dapatkan susu ni, bolehlah minum seminggu sekali ke, seminggu sekali macam sikit sangat tiga hari sekali ke, minumlah supaya kita mendapat vitamin ataupun kalsium yang cukup untuk pembinaan tulang. So selain daripada tu, macam kita nak cakap nak ambil suplemen ni sebenarnya adalah lebih baik kita ambil daripada sumber asal dia sendiri daripada ambil suplemen. Tapi sekiranya anda tahu anda punya pemakanan ataupun anda punya jadual tu memang kadang susah nak makan ataupun susah nak dapatkan sumber-sumber yang dibenarkan, sumber-sumber yang diperlukan. So dia macam memang tahu tak sempat nak makan apa semua, yang masa tu baru kita macam syorkan untuk ambil suplemen. Sebab kadang-kadang kita ni kerja kuat, makanan lupa terabur. Ini masalah jadi kat orang yang kerja dekat bandar, orang yang kerja lah selalunya. Dan juga macam orang yang even dia berumah tangga pun tapi bila dah dua-dua partner tu kerja juga, jadi macam nak menyediakan makanan yang khasiat tinggi pun payah. Jadi tidak ada masalah untuk ambil suplemen. Suplemen yang betul-betul suplemen lah. Suplemen yang direkomend lah, jangan ambil berlebihan. Kalsium ni tak mahal pun, which dalam tu dia taklah sampai beratus-ratus. Kalau ada beratus-ratus tu faham ni premium lah. tu. Itu premium. Yang tu dengan kayangan betul. Yang tu kalsium kalau beli kat farmasi tak mahal pun. Dia ada dalam RM20 sampai RM50 je. Dia taklah beratus-ratus. Beli kalsium yang biasa je. Untuk orang yang ada masalah osteoarthritis ni saya nak tambah sikit yang Hafiz punya kalsium ni. Okey, orang yang ada masalah osteoarthritis, intake mereka mengambil kalsium ialah 2,500 mg sehari. Untuk mereka yang ada osteoarthritis 2,000 mg sehari. Untuk orang ada masalah osteoarthritis ni, which is that mereka boleh dapat daripada suplemen pun boleh dan juga pemakanan. Makan apa yang banyak kalsium? Kalsium. Yang pertama tu Susu, kacang ada juga. Kacang ada yang titik lagi. Lagi apa lagi? Sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayuran yang apa yang banyak kalsium? Contoh macam spinach. Bayam. Kalau yang tengok papai tu. Papai. Salaman. Okey. Dia ada bayam. Jadi cauliflower, lepas tu kobis. Yang banyak kalsium dalam tu. Dan juga carrot. Dan juga apa lagi ya? Lettuce.
Sayur lah. Lettuce. Lettuce. Lettuce lah. Ya. Which is that sayur ni memang Salad. sayur ni memang banyak Banyak. kalsium tu. Dan juga Yes. buah-buahan yang which is kaya dengan vitamin C dan juga kalsium boleh ambil. Itu ialah penting untuk bone development. Yes. Lagi apa lagi management untuk orang yang ada osteoarthritis? Management, contohnya kalau orang yang biasa cepat ada rasa sakit lutut ni, dia disyorkan pakai apa panggil support lah. Itu ya. Yang panggil band, dia macam support ni lah, supaya apa benda tu dia bila pakai tu, dia support tu, dia mengurangkan stres, dia mengurangkan tekanan kepada lutut ataupun kat mana-mana joint ataupun mana-mana sendi yang diperlukan lah. Contohnya kita sakit kat sebelah tangan, pakailah dekat situ. Sebab kegunaan dia adalah untuk mengurangkan stres. Sebab kita benda tu dah stres banyak, so bila kita pakai tu dia ambil sedikit beban daripada benda stres yang telah sendi tu pegang. So benda tu membantu sikit sebanyak. Mungkin tak pulih ataupun tidak jadi seperti sedia kala, tapi dia membantu untuk orang yang ada osteoarthritis ni membuat kerja seperti biasa lah. So selain daripada tu apa lagi? Okey, management lagi yang tidak menggunakan ubat. Yang paling penting sekali untuk orang yang obesity. Yang pertama sekali dia kena turunkan berat badan. Jadi dia kena turunkan berat badan dulu, which is that pemakanan kena jaga, which is that dia punya pengambilan air dari segi pengambilan air, dan juga aktiviti yang dia kena buat. Jadi orang yang ada masalah osteoarthritis, maupun dia obes ataupun tidak, dia kena aktif dalam tu, especially untuk orang yang tidak aktif sebelum ni. Dia mana kata management ni dia kena untuk orang yang hidupnya sederhana ataupun duduk atas meja sepanjang masa, which is that ini management yang sesuai untuk orang ni. Makna kata dia 50% dia kena aktif, 50% kena banyak rehat. Untuk osteoarthritis ni selalunya orang cakap kena banyak rehat. Tetapi untuk mereka yang sebelum ni hidup yang lifestyle yang biasa-biasa saja, duduk atas meja saja, ataupun kita panggil TLDM, tidur lepak dan makan. Ush, ada Ada je kan. Kalau macam tu memang dia orang ni kena buat benda ni 50-50, which is that 50% kena aktif, 50% kena rehat banyak. So itu adalah management untuk mereka yang ada masalah osteoarthritis. Kalau macam management yang menggunakan ubat konvensional, selalunya kita akan bagi ubat tahan sakit, ataupun kita bagi ibuprofen, ataupun kita bagi NSAID, which is that benda yang melibatkan ubat-ubat farmasi lah. Itu benda biasa which yang dilakukan oleh konvensional. So apa yang homeopati boleh lakukan, sama juga kita proses lebih kurang je, kita nak tahu you punya punca, macam mana you dapat macam ni, dan juga apa you punya risiko faktor semua tu, dan faktor risiko dan juga pengurusan you yang sesuai. Dan juga dalam homeopati ni, which is that kita merawat orang itu secara individu. Bila makna kata kita cakap merawat orang itu secara individu, jadi adakah management yang kita mention tadi tu sesuai untuk orang macam ni? Sesuai untuk semua orang? Dia tak juga sebenarnya. Management ni kena bergantung pada setiap orang. Contohnya paling mudah sekali, ada orang kata tadi kata kena makan kalsium semua tu kan. Ada juga orang yang makan kalsium tapi still sakit juga, still macam sama juga benda tu. Ni saya nak kongsi sikit saya punya pengalaman saya dalam merawat orang yang ada osteoarthritis ni, which is selalunya yang ada masalah ni orang yang saya dapat perempuan tua, which is dalam 60 tahun tu, dan juga ada seorang lelaki ni which is kerja driver lori masa tu, which is that mereka apa yang kita nampak ni, diorang ada komplain yang sama, which is dua-dua ada osteoarthritis. Dan juga management apa yang management untuk mereka ni memang lain, which is that management untuk mereka ni, untuk osteoarthritis ni yang mana kami mention tadi tu, tak semuanya kita boleh apply untuk mereka ni. Jadi that's why dalam homeopati kita menanya soalan, kita macam collect everything, kita jumpa patient, kita tanya semuanya. Jadi kita nak tahu apa management yang sesuai untuk mereka, apa yang boleh kita laksanakan, dan juga untuk improve dia punya quality of life, selain daripada mengambil ubat sahaja. Jadi homeopati of course kita bagi ubat juga, dan juga kita akan recommend dan kita akan nasihatkan management mana yang sesuai untuk you. Sebab saya ingat lagi ada seorang patient yang makcik ni, dia kata kat saya lah, doktor saya buat aktiviti lah, saya macam pergi jogging pun, tapi saya sikit sakit semua. Padahal saya tengok je dalam Google, dia kata kena banyak aktif, kena banyak minum air apa semua. Ni orang tak boleh.
Tengok saya still sakit juga. Macam tak ada beza je sebab saya makan ubat macam tu je. Nampak tak? Dari segi management tu dia buat betul lah. Management yang memang khusus untuk orang ada osteoarthritis ni, tapi disebabkan oleh benda tu tak semua individu boleh apply. Ya, tak sesuai untuk semua orang. Tak sesuai untuk semua orang. Jadi bila saya tengok balik, bila saya ambil kes balik, saya tengok dan juga saya bagi ubat dan juga saya tengok management apa yang sesuai untuk dia, which is that memang betul-betul berkenaan dia. Jadi apa yang dia boleh buat, saya nasihatkan, okay, you kurangkan you punya aktiviti yang you buat tu, dan juga you tambahkan pemakanan you. Tambah pemakanan je. Which is that you makan itu, you makan ini, yang mana saya bagi yang makanan yang banyak kalsium lah, yang mana bersesuaian juga dengan dia. And then alhamdulillah bila kita bagi ubat, kita nasihatkan management tu, alhamdulillah dia ada progress dia. Jadi point is, dalam homeopati, yes, kita merawat orang itu, tapi kita merawat orang itu berdasarkan individu dan tujuannya tidak lain bukan untuk improve dia punya quality of life. Yeah. So, sekiranya anda mempunyai tanda-tanda ataupun anda mengenali mereka yang ada masalah seperti ini ataupun sebarang masalah kesihatan lain, kita nak bagi anda peluang kedua. Peluang kedua. Bila orang tadi Okay, so peluang kedua untuk menjadi lebih sihat. So menjadi lebih sihat dengan mengambil rawatan dengan kami di Pusat Homeopati Future Integrative. So macam mana nak dapatkan rawatan daripada kami? Boleh tekan link di bawah ataupun call 014 tulis 261 9264. Kalau tak boleh dah senang, tekan je link kat bawah ni ataupun DM di kami di Facebook dan juga Instagram. So kita akan cuba bantu anda dengan cepat, dengan segera. Dan kalau macam first time dengar homeopati ni, apa benda homeopati ni, herba ke apa benda homeopati ni, dah lah dekat Sungai Udang. Kalau tak pernah dengar kan, dekat Sungai Udang ni ada homeopati kan. So bolehlah datang tanya dekat WhatsApp tu sendiri, apa itu homeopati, apa penyakit apa yang boleh rawat. So boleh tanya dekat situ. InsyaAllah kita akan cuba bantu anda untuk kembali sihat. Okay. So kita berada di penghujung rancangan. Yes, rancangan kita di Daily Homeopati Talk. So hari ni kita cerita tentang osteoarthritis, apa itu osteoarthritis, macam mana osteoarthritis boleh terjadi kepada siapa, apa yang menyebabkan osteoarthritis terjadi, macam mana nak kawal ataupun macam mana nak manage osteoarthritis ni. So kita dah cerita pasal osteoarthritis. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari Isnin. Esok dah bekerja. So kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lain, topik kesihatan yang lain. Dengan kita, mungkin kita boleh cerita something yang berkaitan juga dengan osteoarthritis ni, iaitu rheumatoid arthritis ataupun penyakit lain yang kita akan bawakan kepada anda. Kita share the knowledge and then kita sebarkan benda yang baik ni. Okay? Dan juga kita bantu orang lain untuk meningkatkan quality of life dia orang sendiri. So InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari pada jam 11.30 pagi di page Future Integrative Homeopati Center di Facebook dan juga di Instagram. Okay, so kita nak tutup lah. Nak tutup. So last. Okay, so bertemu lagi pada esok hari. Saya Hazim. Saya Nik Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopati Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda, sama ada dari pelbagai usia, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda, orang tua yang punya sebarang masalah kesihatan dengan kos yang efektif, yang mampu milik secara semula jadi secara alami, menggunakan perubatan homeopati yang lebih mesra dan juga selamat. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari 11.30 malam di sini dan di sana. Okey, bye-bye.